Okey, dekat tangan aku sekarang ni adalah Bluetooth wireless headphone. Of course lah kan, dia tak ada wire semua. Memang, yalah, mestilah dia gunakan Bluetooth kan. Jadi kesimpulan awal yang aku boleh buat berkenaan dengan headphone ni, lepas aku dah gunakan headphone ni berbulan-bulan dah. Aku rasa daripada Julai tahun lepas tu. So kesimpulan awal yang aku boleh buat, kalau cerita dari segi dia punya sound quality dia memang baik. Ada kemudian fungsi active noise cancellation dia, boleh kata antara yang terbaik lah yang ada dekat dalam market sekarang ni. Ada kemudian dia punya design dia pun memang nampak kemas. Ringan, memang ringan gila punya. So selesa lah kalau nak pakai dekat kepala lama-lama tu kan. Dan yang paling penting sekali, harga jualan dia memang mampu milik. Aku rasa kebanyakan orang memang tak ada masalah kalau nak beli headphone ni. So daripada jauh ni, korang mungkin ingat ni adalah headphone daripada Sony kan, sebab rupa dia lebih kurang sama. Sony WH-1000 XM4 tu kan, headphone tu kan popular. Tapi itulah, ini bukan, nope. Ini bukan XM4, tapi sebenarnya adalah sebuah headphone daripada Edifier, iaitu Edifier W820NB. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go. Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so aku perlu minta maaf awal-awal. Suara aku bunyi macam sengau sikit. Dia post COVID tak settle-settle lagi. Aku tak tahu bila nak settle. So aku tak sanggup nak tunggu dia elok. So teruslah kita buat video kan, untuk start after COVID kan. Apa benda aku merepek ni. Okay, kalau sekarang korang sedang mencari sebuah headphone wireless yang sedap and harga dia berpatutan, aku memang boleh recommend lah untuk korang go for Edifier W820NB ni. Tapi macam biasalah kan, walaupun aku recommend untuk korang beli W820NB ni, still lah kan, ada juga benda yang ada pada W820NB ni yang aku tak berapa nak berkenan. So kalau korang nak tahu apa yang best, apa yang tak best berkenaan dengan Edifier W820NB ni, jomlah kita ke point yang pertama. Okay, kita mulakan dengan dia punya rekaan luaran dia dulu. So untuk Edifier W820NB ni, dia punya design memang ada sikit lah kan, macam aku cakap tadi, dia nampak ala-ala macam headphone XM4 Sony tu kan. So overall dia punya design language dia memang nampak minimalis. Lepas tu boleh kata semua bahagian headphone ni kan, finishing dia adalah jenis matte. Ada kemudian dekat bahagian atas ni terdapatnya padding yang menggunakan material memory foam. So dia memang soft bila kena dekat kepala tu. And then dekat dia punya ear cup dia ni pun, ear cup dia pun menggunakan material yang sama juga, iaitu dia menggunakan material jenis memory foam yang cukup tebal, cukup selesa bila kita pakai dekat telinga kita tu. Dan dari segi dia punya adjustability pula, ada dua benda yang korang boleh buat. Satu adalah korang boleh adjust untuk band extension ni, kepanjangan band extension ni dekat dua-dua belah. Dan kemudian yang kedua, korang boleh swivel lah. Dia boleh pusing macam ni lah kan. Dia boleh pusing kiri kanan. So dengan fungsi swivel ni, dia boleh memberikan fitting yang baik lah kan, bila kita pasang W820NB ni dekat telinga kita. Untuk kedudukan button dan port pula, semua dekat bahagian kanan. So dekat bawah ni kita boleh nampak lah kan, dia ada button volume up, power button, volume down, button Bluetooth dan port pengejasan USB-C. Dan dekat bahagian button ni juga kita boleh nampak dia macam ada timbul-timbul ni lah. So timbul-timbul ni ada guna dia sebenarnya. So guna dia adalah bila kita pasang dekat telinga tu, so most of the time button ni akan berada pada bahagian belakang lah. So kita tak boleh nampak kan, susah nak access kan. So dengan tanda-tanda ni lah, yang timbul-timbul ni lah, dia akan bantu kita untuk navigate. Mula-mula tu memang akan rasa kekok kan, memang susah nak jumpa button yang betul. Tapi bila dah lama-lama, senang je. Tak ada masalah. Korang confirm akan hafal lah kedudukan button-button tu, mengikut kepada bentuk timbul-timbul yang ada tu. So untuk button ni macam volume up, selain daripada volume up, kita boleh guna untuk skip song ke depan. And then power button bahagian tengah tu untuk kita pause play song. Volume down, kalau tekan lama-lama dia akan skip song ke belakang. Dan button Bluetooth ni, kalau kita tekan sekali, dia akan bertukar ke mode ANC lah. So bila tekan dia akan ANC on, bila tekan lagi dia akan ANC off, and then bila tekan lagi dia akan pergi ke ambient sound. Kalau korang tekan 2 kali, dia akan ubah pergi ke game mode. So very simple kan. Jadi kalau kita balik kepada rekaan design dia ni, overall dia punya design memang nampak cantik habis lah. Macam aku cakap tadi kan, dia nampak kemas. Dan secara jujurnya aku memang suka dengan design dia. Tapi walau bagaimana pun, ada satu benda lah kan, aku tak berapa nak berkenan dengan rekaan W820NB ni, iaitu headphone ni boleh dikatakan hampir keseluruhannya diperbuat daripada plastik. Even dia punya rail extension ni pun, yang kat dalam ni kan, selalunya kalau headphone
headphone lain dia akan gunakan rail jenis besi. Tapi dekat Edifier W820MB, kat sini pun plastik. Semua benda plastik. Tapi the good things bila Edifier decide untuk menggunakan rekaan sepenuhnya, menggunakan rekaan plastik ni, kebaikan dia adalah pertama, dia headphone ni akan jadi super ringan lah kan. Tak ada besi, tak ada apa. So dia memang ringan habis lah. Ada kemudian yang kedua yang bagusnya, walaupun dia gunakan rekaan plastik, still bila aku kepak-kepak macam ni kan, dia tak adalah keluar bunyi-bunyi pelik ke apa ke kan, rasa macam nak patah ke apa ke. Benda memang tak berlaku lah. So itu benda yang bagusnya lah. But still lah kan, aku pun walau rigid macam mana, walaupun kuat macam mana, kukuh macam mana pun headphone ni, memandangkan dia punya rekaan dia tu adalah plastik, dia tetap akan ada kemungkinan lah kan, something will happen lah. Let's say lah kalau insiden kan, korang pakai headphone ni tiba-tiba terjatuh ke, ataupun korang terduduk atas headphone tu ke. So disebabkan rekaan dia yang plastik ni, mungkin ada kemungkinan, aku tak kata mungkin akan berlaku, tapi mungkin akan ada kemungkinan dia boleh patah. So itu dari segi design. Dari segi penggunaan pula, aku memang tak ada benda sangat nak komplain lah kan, disebabkan berat dia yang sangat ringan tu, dan ditambah pula dengan padding ear cup memory foam dia tu, bila pakai dekat telinga, dia memang akan bagi passive sound isolation yang baik lah. Kemudian dia punya tekanan pada telinga bila kita pasang ni pun, dia just nice je. Dia tak adalah terlampau kuat sangat sampai kita rasa sakit kan dekat kita punya telinga ni. And dalam masa yang sama juga, dia tak ada rasa longgar sangat sampai akan ada leaking sound masuk daripada luar. And aku rasa sepanjang aku gunakan headphone ni pun, aku rasa selesa je kan. Memang tak ada masalah untuk gunakan Edifier W820MB ni pada jangka masa yang lama. Yes, disebabkan W820MB ni, dia punya design dia adalah jenis over the ear kan. So telinga korang masuk ke dalam, and then kemudian dia punya design dia pun adalah jenis close back. So tak ada perudaraan dekat bahagian dalam tu. So of course lah, bila pakai lama dalam 2-3 jam tu kan, telinga korang akan mula start rasa panas lah. And kalau korang berada pada bilik yang tak ada aircon, panas kan, memang dia akan berpeluh sikit lah kat dalam tu. Tapi aku rasa benda ni bukan satu isu yang besar. Benda ni normal kan. Kalau headphone tu adalah headphone jenis close back, and then dia punya isolation dia bagus, maksudnya memang rapat, memang telinga korang akan rasa panas. Memang dia punya design memang macam ni. Pergilah mana-mana headphone close back pun akan ada masalah yang sama. So bagi aku, benda ni bukan satu masalah. Ini adalah satu benda yang normal. Ada kemudian, kalau nak cerita dari segi dia punya sound quality pula, aku boleh kata surprisingly dia punya sound quality dia memang baik. So let's say kalau korang nak beli sebuah headphone kan, korang nak guna just untuk casual listening kan, dengar lagu, tak kisah lagu rock ke, pop ke, ballad ke, apa-apa lagu lah, tak kisahlah kalau korang nak guna headphone ni untuk layan lagu dekat Tidal ke, Spotify ke kan, aku rasa memang korang akan puas hati dengan audio quality yang boleh dikeluarkan oleh Edifier W820MB ni. Sebab bagi aku lah kan, berdasarkan pendengaran dekat telinga aku rasa dia tak mempunyai overpower bass yang kuat sangat kan. Bass dia memang just nice. Ada kemudian dia punya treble pun kemas, dia punya vocal sound pun cantik. Maybe dia punya sound stage dia tu, of course lah, sound stage dia tak rasa luas sangat kan, macam kalau korang pakai open back punya headphone ke, but still acceptable lah. Dia tak adalah teruk mana lah kan. Still boleh, masih lagi boleh untuk korang menikmati lagu tu. So untuk Edifier W820MB ni, dia punya Bluetooth dia tu, dia support untuk dua codec, iaitu codec AAC dan SBC. Not the best bagi aku kan. Aku rasa sepatutnya Edifier boleh tawarkan lebih kodek yang lebih lagi lah kan. Contohnya kalau diorang boleh bagi aptX HD lagi baik lah. But still AAC dan SBC ni bagi aku tak ada masalah. Okay je. Cuma aku perasan headphone ni dia work best kalau korang gunakan, kalau korang pairingkan dengan iPhone. Macam aku pairingkan pada iPhone 12 mini dan iPhone 13. So aku perasan dia punya perbezaan paling ketara adalah dari segi dia punya volume dia. So di mana kalau pakai dekat iPhone, volume paling tinggi dia memang kuat gila kan. So mostly aku akan perlu, kalau aku nak guna, aku akan pakai dalam 80% je volume. Tapi kalau aku gunakan dekat Android, dia lain sikit. Dia berubah-ubah. Dia ada dua benda perubahan yang akan berlaku. Pertama, volume dia tak berapa kuat. So selalunya aku kalau pakai letak 100%, dia sama macam 80% yang dekat iPhone tadi. So dia tak ada headroom lebih lah kan untuk volume yang lagi tinggi. Dan kemudian aku gunakan pada 4 smartphone Android. So aku gunakan dekat Google Pixel 6 Pro, and then kemudian Black Shark 4 Pro, Xiaomi 12 Pro, and then banyak lagi macam korang nampak banyak gila handphone kat belakang ni. And boleh kata dekat semua handphone ni kan, bila pairing dengan Edifier W820MB ni, dia punya sound signature akan berubah-ubah ikut pada EQ pada smartphone tu. So dia macam tak konsisten lah kan, dia punya equalizer tu. So bila gunakan dekat iPhone je, tak kisah guna mana-mana iPhone pun, dia punya sound signature sama je. And satu lagi, yang ini korang perlu tahu kan, walaupun dekat kota
nota Edifier ada tulis yang mana Edifier W820MB ni dia support high-res audio. Hakikat sebenarnya kalau korang nak nikmati high-res audio tu, dia boleh, korang hanya boleh menikmati kalau korang gunakan secara wire. So aku dah test, aku gunakan kabel USB-C, sebab dia tak ada port untuk audio jack, so korang kena guna USB-C. So aku gunakan USB-C to USB-C, pasang dekat MacBook Air aku, dan kemudian aku pasang Tidal. Memang meleleh lah kan dia punya bunyi dia tu. Bunyi dia akan jadi lagi sedap daripada kalau korang gunakan secara Bluetooth. So dekat situ je lah kan. Bila korang gunakan secara wired, baru korang boleh menikmati high-res audio tu. So korang kena take note lah pasal benda ni. Jangan terpedaya dengan pertulisan high-res audio tu. Ada kemudian benda seterusnya yang aku wajib cerita untuk headphone ni adalah dia punya fungsi active noise cancellation dia, and then kemudian dia punya fungsi ambient sound dia. Jadi kalau keutamaan korang untuk membeli sesebuah headphone tu, wireless headphone tu, korang nak fungsi ANC yang baik, memang aku boleh recommend untuk korang try W820MB ni. Sebab fungsi ANC dia memang kuat, iaitu up to 38dB. So bila pakai tu kan, setakat bunyi macam dalam train, bunyi bising dalam train, bunyi traffic kan, ataupun dalam flight, bunyi dalam flight tu, memang dia boleh potong dengan cantiknya lah. And kalau korang gunakan fungsi dia punya fungsi ambient sound dia pun, bagi aku agak baik juga. So sound dia tu memang kedengaran natural je, tapi still lah kan, korang still akan rasa lah yang mana korang tengah pakai iPhone. Dia tak adalah macam kalau korang pakai AirPods Pro tu kan. So macam ambient sound dekat AirPods Pro tu, bila turn on memang kadang-kadang tu terasa macam lupa pakai AirPods Pro kat telinga. Tapi dekat headphone ni still lah korang akan rasa lah korang pakai headphone tu, tapi yalah masih okey lah kan, sebab dia punya fungsi passive isolation dia tu kan, bila turn off ANC tu pun dia dah cukup kuat untuk potong bunyi kat luar. Jadi dengan fungsi ambient sound ni, kadang-kadang kalau kita tengah pakai dekat luar kan, korang rasa macam korang nak dengar bunyi dunia luar tu, bila gunakan ambient sound tu korang akan dengar semua benda yang patut. So olah-olah macam korang gunakan telinga korang untuk dengar apa yang berlaku kat sekeliling. Apa benda aku merepek ni. Tapi itulah, korang faham lah kan apa yang aku cuba sampaikan ni. Ada kemudian benda seterusnya yang aku suka berkenaan dengan W820MB ni adalah performance bateri dia. So kalau bateri full and full charge, kalau korang gunakan dengan fungsi active noise cancellation, bateri dia boleh pergi sampai dalam 30 jam sekali penggunaan. Ada kemudian kalau korang gunakan headphone ni tanpa, maksudnya korang turn off dia punya fungsi active noise cancellation tu, bayangkan headphone ni dia boleh pergi sampai 50 jam untuk sekali penggunaan. Memang lama gila dia punya bateri dia. Ada kemudian kalau bateri habis, dia punya pengecasan dia tu, yang ini dia tak adalah laju sangat. So untuk pengecasan dia ambil masa dalam 1 jam lebih, dan baru dia akan full charge lah. So 1 jam lebih tu memang agak lama lah, tapi memandangkan dia punya bateri sekali charge pakai tu boleh tahan lama, bagi aku 1 jam setengah ni apalah sangat kan. Ada kemudian apa lagi? Okay, satu lagi, iPhone ni juga korang boleh gunakan, korang boleh pairingkan dekat smartphone korang, and then kemudian dia ada aplikasi yang korang boleh gunakan, iaitu Edifier Connect. And dekat Edifier Connect ni, basically aku rasa macam app ni macam agak, tak tahulah, bagi aku lah, sorry lah, tapi aku rasa macam app dia memang agak useless, sebab tak ada benda banyak pun yang korang boleh buat. So basically ada 2 benda je yang korang boleh guna kan. Pertama, korang boleh gunakan app tu untuk tengok kadar percentage bateri yang masih ada dekat dalam Edifier W820MB ni. Ada kemudian yang kedua, korang boleh guna untuk ubah kekuatan ambient sound korang nak kuat macam mana. Tapi seriously fungsi ni memang jarang gila kan. Aku memang tak pernah gunakan pun. So bagi aku app dia ni memang macam tak ada banyak function, tak ada apa pun kan. Unless kalau satu hari nanti Edifier Connect ni dia ada fungsi untuk korang ubah equalizer kan, dia ada EQ kat dalam tu, dan baru aku rasa pada waktu tu aplikasi Edifier Connect tu mungkin akan ada function dia. And last sekali, aku nak cerita berkenaan dengan latency kan. Bila gunakan headphone ni, bagi aku tak ada masalah. Aku dah gunakan dekat platform iOS, aku gunakan dekat platform Android. Kedua-dua platform ni tak ada masalah. Bila aku buka YouTube ataupun Netflix ke apa-apa video pun, dia tak ada sebarang latency. So memang just nice lah kan kalau guna untuk layan movie tu semua. Dan kalau let's say korang nak main game, so macam kalau korang main PUBG Mobile tu, korang boleh turn on kan game mode yang mana dia akan kurangkan lagi latency waktu korang main game tu. Untuk game mode ni dia still ada lagi sikit latency, tapi still acceptable lah kan. Masih lagi acceptable, boleh digunakan, tak ada masalah. Okay, so ni pula audio quality kalau korang gunakan Edifier W820MB ni untuk dia punya mikrofon dia lah kan. Kalau korang rekod suara korang ke ataupun korang guna untuk jawab call ke, lebih kurang macam ni lah bunyi dia. So dari segi apa yang aku dengar sebelum ni, dia punya bunyi tu tak adalah padu sangat, dia tak adalah HD sangat kan. Tapi kalau setakat nak guna untuk jawab call tu semua, macam aku dah try untuk call orang lain semua, dia pun kata tak ada masalah, bunyi just okay je kan, acceptable. Okay, jadi sekarang korang mesti nak tahu kan berapa harga
jualan Edifier W820MB ni. Okay, so W820MB ni aku perasan kalau dekat market memang boleh kata selalu je kan Edifier buat sale, and selalunya Edifier akan jual W820MB ni pada tanda harga jualan dalam RM249, RM250 macam tu. And bagi aku, untuk sebuah headphone yang ada fungsi active noise cancellation yang bagus dan dijual pada harga jualan bawah daripada RM300 dengan rekaan dia yang memang nampak elegan ni semua, bagi aku memang agak berbaloi lah kan kalau korang decide untuk beli headphone ni. So kesimpulannya, aku boleh recommend untuk kalau korang nak go for Edifier W820MB ni. So overall semuanya memang baik tentang W820MB ni. Cuma korang kena ambil kira juga dia punya few kelemahan-kelemahan yang ada. Contohnya macam build quality dia yang totally plastik, dan dia punya high res audio yang dia orang iklankan dekat kotak dia tu pun dia ada catch dia lah. So ni adalah benda-benda yang perlu korang ambil kira dulu sebelum kalau korang decide untuk go for W820MB ni. Lain-lain memang okey, selesa, semua sedap lah. Jadi macam biasa kan, aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah kalau korang berminat nak beli. And aku rasa sampai sini je lah kan review kita untuk Edifier W820MB ni. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini untuk Edifier W820MB ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.